itu. Kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dapat meneruskan kelas kita untuk minggu yang ke-9 walaupun pada hari Senin kita tak dapat berjumpa. Jadi dan hari ini pun sepatutnya kita berada dalam kelas face to face. Jadi saya minta maaf sebab tak dapat mengadakan kelas face to face pada hari ini atas sedikit keuzuran. Sesemua teruk sikitlah hari ini. Jadi insyaAllah pada hari ini sebagaimana saya janjikan, saya akan bincang soalan sampel quiz ataupun contoh quiz. Jadi esok insyaAllah kita akan ada quiz. Jadi hari ini saya akan bagi discussion on sampel quiz supaya at least you boleh recall balik apa yang kita belajar pada minggu yang kelima. Pada minggu yang kelima, yang keenam gitu. Untuk sebagai panduan lah untuk kita punya quiz pada petang esok. Jadi insyaAllah kita tengok soalan quiz kita, sampel quiz. Okay, sampel quiz kita berkaitan dengan sebuah company yang dinamakan Longlai Berhad. Longlai Berhad. It's a trading company suffered huge losses over several years. It has been unable to pay its trade payable on time due to slow collection of amount due from trade receivables. Given below is the statement of financial position of Longlai Berhad as at 31st December 2021. Okay. Jadi Longlai ni dia dah berada dalam satu keadaan yang mana dia suffer huge losses, kerugian yang besar disebabkan disebabkan oleh dia tak boleh nak kutip dia punya account receivable. So bila account receivable tak boleh kutip, maka dia akan bermasalah lah dari segi nak bayar balik dia punya account payable. Dan pada masa yang sama, kalau tak boleh kutip, maka sale tadi akan terpaksa menjadi write off. Okay. Sale tetap ada, tetapi dia punya bad debt tu akan menjadi expenses. Okay. So kita tengok di sini. Kita ada non-current asset, kita ada property, plant equipment 490,000. Kita ada investment at cost 120,000, patent 60,000. Kemudian kita ada current asset terdiri daripada inventory dan trade receivable 75,000 and 195,000 kan. Besar kan amount dia, 195,000 yang tak dapat nak kutip. So total asset kita adalah 940,000. Next, equity kita ada ordinary share capital of RM1 each. Amount is 750,000. And then 8% preference share capital at RM1 each, 250,000. At the same time kita ada huge losses 370,000. Kita ada satu amount yang besar, kerugian sebanyak 370,000. Okay, seterusnya kita ada long term liabilities, debentures 100,000. Kemudian kita ada current liability, trade payables. Kita ada loan from directors dan juga bank overdraft. So total equity and liability adalah 940,000. So nampak macam okey saja company ni, tetapi kita nampaklah dekat sini
the capital has been eaten up by heavy losses. By heavy losses. Capital ada 1 million. Tapi total equity 940,000. Capital ada 1 million kat sini. Tapi total equity and liability dah termasuk liability 940,000 only. Apa maknanya? Maknanya part of the capital has been eroded ataupun has been eaten up by the losses. So inilah yang kita nak tolong selesaikan. So kita pun tidaklah perlu untuk kita nak create sendiri sebab soalan dah bagi tahu kita nak buat apa. Okay, notes. Number 1, the preferred dividend are in 3 years in arrears. 3 years in arrears. So kita kembali kepada preference share tadi. Preference share tadi adalah 3 years Preference share 8%. 8% preference share time 250,000 time 3 years. Berapa banyak? %, kali dengan 250,000 kali dengan 3 years. Berapa banyak? 60,000. Yes, very good. 60,000 So 60,000 ni kita terhutang dengan kita punya preference shareholders. Okay, so kita letakkan dulu kiraan 60,000 tadi. Kita tengok apakah tindakan yang telah dipersetujui untuk 60,000 tu. And then secondly, we have contingent liability of 20,000. The company had formulated a scheme of capital reduction which has been approved by the court to take effective on 1st January 2022. The capital reduction scheme contained the following provisions. Number 1, the existing ordinary shares and 8% preference shares are to be written down to 50 cent and 75 cent each. Okay, macam mana tu? Kan? Macam mana tu? Daripada RM1 kepada 50 sen ordinary, daripada RM1 kepada 75 sen untuk preference. Jadi, berapa banyak penurunan untuk ordinary? Penurunan untuk ordinary sebanyak 50 sen. Ini bermakna ordinary ni dia menanggung kerugian sebanyak 750,000 kali dengan 50 sen. Bagaimana pula dengan preference shareholders? 25%. 25? 25 sen. 25 sen kali dengan 250,000 berapa? RM25 kali dengan 250,000. 62,500. Okay, very good. 62,500. Okay. Okay, simpan dulu angka-angka tu. Kita dah kira tu. Alright. Kemudian nombor 3. Nombor 2. The preference shareholders agreed to accept 1 ordinary share for every RM1 preference dividend in arrears. Ingat tadi, kita ada 60,000 preference dividend in arrears. Jadi dia kata untuk setiap RM1, dia sanggup terima 1 unit ordinary share. Berapa harga ordinary share? 50 sen. Jadi untuk setiap RM1, dia akan terima ordinary share bernilai 50 sen. Jadi berapa yang kita akan bayar kepada preference shareholders? 60,000 kali dengan 50 sen. Ya. 60,000 kali dengan 50 sen sama dengan 30,000. So, kita hanya akan bayar dengan issue of ordinary share sebanyak RM30,000. Okay, RM30,000. Okay, jadi dengar apa yang saya cerita semua ni, kumpul je dalam kepala, nanti kita akan tengok jawapan. Yes. Ya. Yeah. Tak, sorry. Nak tanya apa? Tak jadi? Tak jadi. Okay. Kalau jadi, bagi tahu nanti. Okay. Now, RM5,000 of inventories and 10% of trade receivable are to be written off. Jadi, 5,000 daripada inventory kita write off, 10% daripada trade receivable kita akan write off. Maknanya ni ada bad debt sebanyak 10%. Ya, bad debt 10% dan juga pengurangan dari segi inventory sebanyak 5,000. Ini menambahkan kerugian.
Kan kerugian sedia ada tadi 370,000 ditambah pula dengan kerugian disebabkan turunnya nilai inventory dan turunnya nilai account receivable. Okey, menambahkan kerugian syarikat yang telah sedia sebanyak 370,000. Number 4. A piece of land costing 40,000 is revalued to 100,000. Untung ke rugi? A piece of land costing 40,000 revalued to 100,000. Untung. Okey, untung sebanyak 60,000. So untung 60,000 ni telah mengurangkan kerugian sebanyak 60,000. Yang tadi atas ni menambahkan kerugian. Yang ni pula mengurangkan kerugian. Okey, apa dia nak buat dengan land tadi? Dia kata the land revalued and then transferred to 10% debenture as full settlement of amount due to them. Kita tengok debenture tadi sebanyak 100,000. Lepas tu dia revalue land menjadi 100,000, transfer land tadi kepada debenture holders. Settle lah debenture. Ya, debenture settle. Next. Number 5. Belum lagi. Nombor 4 ni ada sambungan lagi. The remaining property plant equipment are revalued to 510,000. Okay, property plant equipment tadi nilai dia sebanyak berapa? 490,000. Lepas tu kita keluarkan 40,000. Bakinya adalah 450,000. So 450,000 tadi masih kekal dalam property plant equipment dan this 450,000 is revalued to 510,000. Jadi bakinya dia revalue kepada 510,000. Untung ke rugi? Untung. Ya. Berapa keuntungan dia? The difference between 450 and 510. 450,000 and 510,000, the difference is 60,000. Jadi ada keuntungan sebanyak 60,000 lagi. Tadi masa revalue yang pertama untung 60,000, revalue yang kedua untung 60,000 juga. So ini sekali lagi mengurangkan kerugian. Ya, mengurangkan kerugian. Nanti kita tengok apa yang saya maksudkan sebagai mengurangkan kerugian. Number 5. The profit and loss and patent balances are to be written off. Okay, the loss of 370,000 we are going to write off. Dan yang keduanya patent. Patent pun write off juga. Patent write off ni rugi. Ya, patent ada berapa? 60,000 patent. So, bila kita write off patent menambahkan kerugian. Jadi, cerita dalam capital reduction ni tambah rugi ke kurang rugi, tambah rugi, kurang rugi. Lepas tu at the end kita akan tengok kerugian sebenar berapa. Okey, kemudian number 6. The investment is sold for 80,000. Untung ke rugi? Investment nilai dia 120,000, kita jual pada harga 80,000. Untung ke rugi? Rugi, sir. Rugi. Okey, rugi. Ya. Company rugi lagi. Bertambah kerugian sebanyak 40,000. Kan? Ada yang untung, ada yang rugi. Jadi ada yang menambah keuntungan, ada yang menambah kerugian. Okey. Lepas tu, kita teruskan lagi dengan nombor 7. Okey. 200,000 ordinary shares and 100,000 preference shares are issued at 50 cent and 75 cent each respectively to raise cash. Jadi kita dah kita jual investment, kita dah settlekan kita punya debenture tapi masih kita tak cukup duit lagi. So apa yang kita boleh buat? Kita issue new share. Ya, kita issue new share sebanyak 200,000 ordinary share pada harga 50 sen setiap satu. Dan 100,000 preference share pada harga 75 sen setiap satu. Berapa banyak duit kita dapat? $175,000. Ya. Di 175,000 ni macam-macam lah kita boleh buat kalau kita tak ada kerugian. Tapi sekarang ni kita sedang dalam kerugian, kita tak boleh nak bayar kita punya creditors. Tapi kita tengok nanti, adakah kita boleh settlekan creditors. The amount received is to be used to settle both the loan from directors and amount due to trade
payable in full. Jadi duit yang diterima tadi sebanyak 175,000. Boleh tak kita settle in full kita punya loan to credit, loan from directors dan juga trade payable? Jawapannya boleh. Okey, trade payable 120, sedangkan loan from director 24. Jadi 144 saja berbanding dengan kita dapat duit 175,000. So cukup. And lastly, the contingent liability materialized at 17,500. So, contingent liability ni sepatutnya bukan liability, tetapi apabila materialize, maknanya dia dah fulfill the recognition criteria of a liability. So, kena bayarlah 17,500. Ya, credit back 17,500. Okay, so required find the actual loss suffered by the company. Number 2, show the journal entries to record the transaction. And number 3, prepare the statement of financial position as at 1st January 2022. Okay, jadi kita dah cerita tadi, mula-mula kita ada kerugian 370,000. Sekarang ni kita nak tentukan berapa sebenarnya kerugian kita, kerugian yang sebenar. Okay, dan lepas tu kita akan buat journal entry untuk kita nak show the journal entry for additional information number 1 until number 8. Dan last sekali kita akan prepare statement of financial position after completion of the scheme. Okay, so kita akan tunjukkan jawapan dia. Okey, jadi kita tengok ya. Segala kerugian, segala keuntungan yang kita ada yang boleh menambahkan kerugian dan boleh mengurangkan kerugian, kita tengok di sini. Okey, loss as per financial statement 370,000. Okey, lepas tu kita ada decrease in value of inventory. So bertambah lagi kerugian sebanyak 5,000. Ada decrease in value of trade receivable, bertambah lagi kerugian 19,500. Tetapi kita ada increase in value of land sebanyak 60,000 dua kali. Dua kali. Yang pertama untuk yang 40,000 increase to 100,000. Yang kedua daripada balance dia iaitu 450,000 menjadi 510,000. So turunlah kita punya loss sebanyak 120,000. Tapi naik balik. Naik balik bila kita ada dividend in arrears yang sanggup menerima bayaran sebanyak 30,000. So naik balik kita punya loss. Okey. Lepas tu naik balik kita punya loss. Naik balik kita punya loss dengan 60,000 sebab kita write off pattern. Naik juga disebabkan oleh contingent liability materialize. Dan satu lagi adalah loss on disposal of investment 40,000. Jadi kerugian sebenar bukanlah 370,000 tapi 422,000. Lebih besar daripada yang tertulis di dalam statement of financial position. Biasanya begitulah. Okey. Jadi kemudian loss ni siapa nak tanggung? Siapa yang akan tanggung loss ni? Yang akan tanggung adalah yang pertama ordinary shareholder, ya, yang kedua adalah preference shareholder. Masing-masing sudi untuk menanggung. Okay. Jadi ordinary shareholder tadi macam mana cara dia menanggung kerugian dia? Dengan cara dia bersetuju harga saham dia diturunkan daripada RM1 kepada 50 sen. Jadi berapakah kerugian yang dia terpaksa tanggung? 50 sen times 750,000. Jadilah dia 375,000. PS holders pula, tadi awak dah sebutkan angka dia 62,000, ya. 62,500. Sorry saya ni memang sesama teruk sangat ni, ya. Jadi nak pergi kelas pun tak larat ni, ya. Okey, preference shareholders 62,500. Macam mana cara dapat? Yang awak sebut tadi, 25 sen kali dengan 250,000. So itulah kerugian yang ditanggung oleh preference shareholders. So daripada dua angka tadi, 375 dengan 62.5 tadi berapa dah?
dah melebihi daripada 422,000 kan. Melebihi daripada 420,000. Maknanya ordinary dengan preference shareholders ni berkesanggupan untuk sacrifice. Okey. Sehinggalah selepas dia sacrifice tu ada baki lagi. Maknanya jadi baki macam ada baki keuntungan pula 15,500. 15,500. Okey. So itu adalah calculation for actual loss. Jadi untuk menjawab soalan ni, soalan esok pun lebih kurang begini juga walaupun tak sama betul lah, tapi lebih kurang begini juga. So untuk esok tu jawab sampai setakat 422 tu. Bukanlah jawapan esok 422 jawapan dia lain lah. Maksud saya pengiraan actual loss tu sampai ke setakat actual loss saja. Jadi bawah ni tak payahlah. Kalau nak tulis juga boleh. Ya. Yeah. Yes. Revelation of other PPE tu dia tolak kan? Revaluation of other PPE. Ada Okey. decrease kan? Dia tolak kan? Ini. Revaluation of other PPE. Okey, sekarang ni saya letakkan loss sebagai positif. Kalau loss negatif dia memang macam tu lah. Sekarang ni awak tengok loss positif. Loss positif. Bila revaluation upward tadi telah mengurangkan loss. 2 kali tu kurang tu. 60 ni adalah perbezaan di antara 100 dengan 40. 60 yang satu lagi ni adalah perbezaan di antara 510 dengan 450. Okey. Okey tak? Do you get it? Boleh. Boleh. Okey, kalau tak boleh saya tunjukkan kat sini Okey, kita boleh tunjuk kat sini. Okey. Kat sini increase in value of land. Betul kan? Asalnya 40. So dia naiklah sebanyak 60. Sini pun sama juga. Asalnya dia angka yang baru 510, angka asal 450. Tahu tak macam mana dapat 450 ni? .450 ni berasal daripada 490 tolak 40. 490 tolak 40. Ataupun awak nak saya letak kat sini 490 tolak 40. Macam tu. Mana yang lebih baik? Mana yang Kenapa tolak 40? 40 ni tadi kita dari value ni ingat tak kat atas ni? Kan kita punya property plant equipment asalnya adalah 490. Betul tak? Okey, 490. Lepas tu kita ambil 40. Kita keluarkan 40. Okey tak? Saya bawa cerita ni, kita keluarkan 40. 490, kita keluarkan 40. Tinggal berapa? 450. 450. Yang 40 tadi kita revalue kepada 100. Untung berapa? 60. Okey tak ni? Okey. Okey. Kalau tak okey, cakap tak okey. Kemudian baki dia 450. Kita naikkan jadi 510. Untung lagi 60. Jadi sebab tu adalah ada keuntungan sebanyak 62 kali. Saya letakkan angka negatif ni sebab kerugian saya letak positif. Jadi keuntungan daripada revaluation tadi telah mengurangkan kerugian. Setuju? Setuju. Okey, setuju. Kalau setuju kita teruskan. Lepas tu, preferred dividend in arrears ni menambahkan kerugian. Betul tak? Sebab dia asalnya tak ada dalam statement of financial position. Tiba-tiba sekarang dah ada. So, menambahkan kerugian sebanyak 30,000. Begitu juga dengan pattern return off. Pattern return off, asalnya ada pattern, sekarang tak ada pattern. So, kita punya aset kurang sebanyak 60,000. Aset kurang means loss.
Daripada 60 jadi kosong. So loss lah. Macam tadi daripada 40 jadi 100, profit. Daripada 60 jadi kosong, dia adalah loss. Okey. Jadi 60 kepada kosong. Dan 60 tolak 60 lah. Mana nak tunjuk ni? 60 tolak kosong. Ataupun kosong tolak 60. 60 tolak kosong. Ya. Daripada 60 jadi kosong. Kemudian contingent liability materialize. Asalnya contingent liability is off balance sheet ataupun satu item yang tak ada dalam statement of financial position. Suddenly dia become materialize, kena bayar. So menambahkan lagi kerugian. Dan satu lagi last sekali adalah loss on disposal of investment. Investment ni dia pay cost RM120,000, dijual pada harga RM80,000 sahaja. Kerugian sebanyak RM40,000. Jadi nanti awak boleh perhati balik. Saya akan bagikan kepada awak jawapan ni supaya awak boleh analyse balik. Lepas tu kalau kata ada tak faham boleh tanyalah. Ya. Jadi amount ini RM422,000 ni adalah kerugian sebenar. Kerugian sebenar selepas mengambil kira additional information. Okey. Next kita akan tengok pula journal entries. Kita akan selesaikan satu persatu isu yang dibangkitkan dalam additional information number 1 sampai number 8. So, additional information number 1, kita nak show the sacrifice made by ordinary shareholders dan preference shareholders. So, kita akan debit ordinary share capital sebanyak 375 ribu. Kemudian kita akan ni 8% kan. Lepas tu 8% preferential capital ni kerugian dia sebanyak 62,500 dan totalnya adalah 437,500. Again, macam mana kita boleh dapat 375 ni? Kan 375 ni dengan cara 750 time 0.5. 0.5 ni 50%. Okay. Yang ni pula. Macam mana dapat 62,500? 250 kali dengan 25 sen, 0.25. Dapatlah 62,500. Okey, totalnya 437,500. Okey, next. Capital reduction, debit capital reduction. Ya, debit capital reduction and credit ordinary share capital. Jadi yang ni macam mana caranya kita dapat? Tengoklah formula tu. Tengok formula tu iaitu ordinary share capital yang dibayar adalah berdasarkan kepada preference share dividend yang area sebanyak 3 tahun. 250,000 kali 8% kali 3 tahun kali 50 sen. Sebab apa kali 50 sen? Sebab untuk setiap RM1 dividend in arrears, dia sudi untuk ditukarkan dengan 1 unit ordinary share berharga 50 sen. So, dapatlah 30,000. Debit capital reduction, credit ordinary share capital 250,000 time 8% time 3 years time 50 sen. Kita dapat 30,000. Seterusnya. Seterusnya ni adalah write off inventory dan trade receivable. Debit capital reduction, credit inventory 5,000, credit trade receivable 19,500. Okay, 19,500 ni kita dapat daripada 195,000 kali dengan 10%. Okey, kemudian kita ada land tadi, kita revalue land kita daripada berapa? Daripada 40 kepada 100. 100 tolak 40. 100 tolak 40. Jadi land kita meningkat sebanyak 60. So land kita meningkat sebanyak 60, ini merupakan satu
satu kita panggil apa? Revaluation. Ya, debit land, credit capital reduction. Yang kedua, ya, selepas kita revalue, kita transfer land tadi kepada debenture. So debit 10% debenture, credit land 100,000. Dan last sekali, property plant equipment yang baki tadi, ya, baki tadi sebanyak berapa? Sebanyak 110 tolak dengan 490 tolak 40. So kita dapat 60. Debit property plant equipment, credit capital reduction. Okey. Lepas tu kita ada nombor 5. Debit capital reduction account, credit profit or loss dan credit pattern. Jadi maknanya profit or loss kita write off, pattern pun kita write off juga. Ya, profit or loss kita write off, pattern pun kita write off juga. Is that okay? Okay lah ya. Nombor 6. Nombor 6, bank. Debit capital reduction, credit investment. Ini adalah investment sold at loss of 40,000. Kita dapat duit 80 saja, sedangkan investment kita 120. Jadi, kita menambah kepada kerugian sebanyak 40,000. Ya. So, capital reduction kita debit 40,000. Seterusnya, yang ni adalah issue of share. Issue of share 200,000 ordinary share dan 100,000 preference share masing-masing pada harga 50 sen dan 75 sen. Ya. Jadi ordinary share ni adalah 200 kali 50 sen. Alhamdulillah. 200 kali persen, manakala preference share ni terus kali 0.75. Okey. Okey, dan last sekali, second last ya, kita ada apa? Director's loan ni kita settle dengan menggunakan duit ni lah. Duit yang kita dapat daripada issue of share tadi, 175,000, kita gunakan untuk settlekan director's loan dan juga trade payable. Debit director's loan, debit trade receivable, credit bank. Jadi kita boleh letak ni sebagai nombor 7 jugalah. Nombor 8 di bawah ni. Debit capital reduction, credit bank. Okay. Ini adalah untuk amount yang kita bayar untuk contingent liability materialize. Okay. Contingent liability materialize. Okay, kelas. Boleh follow tak agaknya? Ada soalan? Sir, saya nak tanya. Boleh. Untuk transaction 7 tu kan sir, kenapa guna bank kenapa tak cash? Oh, kalau letak cash pun tak apa, tak ada masalah. Oh, kalau saya letak cash pun boleh lah kan? Boleh. Tapi cash nak letak mana kan? Duit banyak-banyak ni. Tak logik lah kan? Itulah jawapan dia. Jawapan dia tak salah. Tidak salah, tapi nak bagi duit 175 nak masuk kocek. Okey, boleh. Kocek besar. So itulah logik dia. Alright. Okey, next. Ada lagi soalan? Okey, jadi fahamkan betul-betul apa yang kita bincang pada hari ini. Sebab kita pun tak banyak contoh soalan ni. Ini kita syllabus baru ni. Okey, kemudian apa lagi? Ya, okey. Sampai kepada preparation of statement of financial position. Ya. Jadi selepas kita dah settle kita punya issue of capital reduction. So kita kenalah buat semula. Kita kena reconstruct kita punya statement of financial position dengan menggunakan angka-angka yang baru. Ya, angka-angka yang baru. Jadi angka yang baru apa dia? Property plant equipment kita dapat 510,000. Macam mana dapat? 490 plus 60 minus 100. Okay. Jadi boleh faham ke ni? 490 campur 60 campur 60 tolak 100.
Boleh sir. Boleh. Ataupun nak angka lain. 490 pun boleh juga. 490 tolak 40. Boleh juga. 490 tolak 40 campur 60 campur 60. 490 tolak 40 campur 60 campur 60. Kita dapat juga sebanyak angka tadi 510,000. Okay. So, current asset inventory kita tolak dengan 5,000. Bakinya tinggal 70,000. Kemudian trade receivable. Trade receivable kita tolak dengan 10%. Bakinya 175,500. Bank. Okay, bank ni tadi asalnya ada berapa bank? Angka asal bank. Ada tak? Tak ada kan? Bank kosong kan? Bank kosong. Yang kita ada bank overdraft. Bank overdraft yang ni. 66 ni bank overdraft kita asalnya. Negatif 66 ni. Inilah dia bank baki bank kita asalnya kat situ. Banyak 66 ni. Okey, 66. Jadi selepas kita jual itu dan ini, kita jual investment kita dengan harga 80,000. Kan? Apa lagi kita jual? Apa lagi kita jual? Kita jual saham. Kita jual saham sebanyak 100,000 dan 75,000. Apa lagi? 80,000 ni investment tadi, 100,000 ordinary share, 75,000 preference share. Okey. Tolak 120 ni apa? Tolak 24 apa? Tolak 17.5 apa? Duit tu kita pergi kepada, kita bayar kita punya, kita bayar kita punya director's loan, kita bayar kita punya account payable, kan? Kita bayar kita punya contingent liability. So inilah baki yang ada 27,500. Kita ada baki sebanyak 27,500 sahaja. Daripada duit ratus-ratus ribu kita dapat, ada bakilah juga 27,500. So boleh kita kira dah total asset kita sebanyak 783,000. What about our ordinary share? Ordinary share at the beginning is 750,000. Lepas tu kita write off sebanyak 375. Lepas tu kita jual sebanyak 200,000 kali 50 sen dapat 100,000. Kemudian yang ni 30 ni adalah ordinary share issued to pay the preference dividend in arrears sebanyak 30,000. Okey? Okey Kemudian 8% preference share asalnya 250,000 tolak dengan write off 62,500 campur dengan new preference share 75,000. Total 262,500. So sekarang ni akaun kita dah cantik sikit. Ordinary share ada 505,000, preference share 262,500. Kita ada capital reserve pula 50,500. Dan total equity and liability 783,000. So maknanya kita dah selesaikan kita punya capital reduction scheme yang mana hasilnya adalah sangat memberangsangkan. Yang mana kita ada aset yang banyak kan, dan kita punya current asset melebihi current liability. Sebab current liability dah habis langsung, tak ada dah. Kita tak ada lagi current liability, kita dah settle semua sekali current liability. Kita ada current asset. Okay. Walaupun lah trade receivable masih lagi tak dapat kutip. Jadi lepas ni, kalau masih tak ada boleh kutip lagi trade receivable ni, company ni akan mengalami kerugian semula lah. Jadi apa yang boleh dibuat untuk nak kutip ni? Company ni dia kena tubuhkan satu jabatan lah. Satu jabatan. Mungkin jabatan tu dipanggil sebagai credit control. Credit control department untuk kutip duit ni. Banyak ni. Yang bad debt tadi 19,500. Yang baki 175,500 ni, kalau tak kutip jadi bad debt juga. Bila jadi bad debt, dia akan jadi loss. Okay, sebab bad debt is an expense. Okay, kelas? So rasanya okey lah ikut untuk esok.
nak jawab esok tu rasanya okey lah dah. Sebab soalan dia pun memang tak akan jauh berbeza lah daripada soalan yang ada ni. Ada sikit-sikit lah perbezaan, angka-angka berbeza, situasi mungkin sedikit berbeza. Okey, jadi saya rasa kalau ada tak apa-apa soalan. Di bawah ni adalah working saja, tak perlu nak buat lah. Untuk kuis esok tak perlu buat. Ada lagi nak clarify apa-apa? Saya nak tanya boleh? Sir, nak tanya boleh? Boleh. Nak tanya pasal contingent liability tu. Ya. Dekat dalam nota kan ada satu latihan tu kan dia punya journal entry dia buat debit capital reduction, credit contingent liability. Itu pertama. Yang kedua dia buat debit contingent liability, credit bank. Untuk soalan yang quiz ni, yang contoh quiz ni tak payah buat ke? Tak payah buat ke yang debit capital reduction, credit? Kita terus saja. Kita boleh buat terus debit debit capital reduction, credit bank. Sebab contingent liability ni kan tak ada account. Kan? Kita tak ada debit, credit apa pun contingent liability. Cuma bila kita nak kata contingent liability tu materialize. So dia bukan lagi, bila materialize bukan lagi contingent liability, dia liability lah. So kalau kita nak buat juga, dia akan jadi debit, apa tadi awak sebut apa tadi? Credit contingent liability. Apa tadi awak sebut? Debit capital reduction. Debit capital reduction, credit contingent liability. Satu lagi debit bank. Debit contingent liability, credit bank. Sekejap, saya catat sekejap. Debit capital reduction, credit contingent liability. Lepas tu debit contingent liability, credit bank. Awak nampak tak? Dia punya tu tengah-tengah tu yang asalnya credit contingent liability dengan debit contingent liability tu kita hapuskan. Yang tinggal adalah debit capital reduction, credit bank. Tahu tak kita hapuskan ni? Hapuskan ni maknanya macam ada kita debit dan credit account yang sama. Kan? Debit capital reduction, credit contingent liability, lepas tu debit contingent liability, credit bank, amount yang sama. So yang credit dengan debit contingent liability tu kita boleh offset lah. Kita boleh offset. Tapi pun sebenarnya contingent liability ni tak ada account. Kalau kita nak buat juga, kita kena debit capital reduction, credit liability. Kita kena sebut dia punya liability tu liability because of apa, claim ke, kan? Awak dah belajar semester lepas tu. Kalau katakan contingent liability materialize ni, dia akan jadi liability. Dia tak panggil contingent liability. Dia akan jadi provision, kan? Dia akan jadi provision. Okey tak? Okey, sir. Okey, ada lagi soalan? Tak ada, sir. Saya nak tengok nombor 4 tu kejap. Nombor 4. Nombor 4. Soalan dia ke jawapan dia? Yang pasal land. Jawapan. Okey, pasal land. Okey. Dengan land tu. Soalannya? Apa persoalannya? Nak tengok je. Oh, nak tengok aja. Allahu Akbar. Saya tak nampak muka awak lah. Saya nampak apa ni, nampak word ni je. Kalau kat kelas boleh nampak muka kan? Kat sini nampak word ni je. Jadi tak nampak siapa yang bercakap, siapa yang angkat tangan. Dalam video nampak lah. Kalau dah jadi video. Okay, sepatutnya kalau sempat tadi saya nak discuss soalan test. Tapi tak apalah, next time lah kita discuss pasal test tu. Especially soalan 1 lah. Soalan 2 tu kebanyakan boleh jawab ya. Soalan 1 tu ada macam kurang sikit lah. Soalan 1.
Okey. Ada lagi soalan? Untuk yang ordinary share dengan preferential tu kan, Ya, terus. Teruskan. perlu ke kita kira unit ordinary share tu? Unit ordinary share, dia kita kena tahu juga. Exactly. Kita kena tahu juga. Kalau tak nanti kita nak kali dengan apa? Kan macam tadi kan kita tahu number of ordinary share is 750,000. Lepas tu dia kata turun daripada RM1 kepada 50 sen. Kalau kita tak tahu number of unit, macam mana kita nak turunkan? Kan? Jadi sebab itulah kita kena tahu number of unit ni. Kita kena tahu in ringgit dan juga in unit. Dalam real life dia sebenarnya ordinary share ni bukan harga RM1. Harga dia boleh 90 sen, boleh RM1.50 sen, boleh RM7, boleh RM15. Tapi untuk tujuan belajar ni kita cari yang senang sikit lah. Cari yang senang sikit, RM1 lah, RM2 lah. Supaya mudah sikit lah untuk student nak calculate . Tapi in real life dia bukanlah macam tu. Kadang harga dia ada 4 desimal tau. Share ni ada dia punya harga dia 4 desimal. Jadi kalau biasa tengok dekat Bursa Malaysia punya share price, dia punya harga saham ni 4 decimal point. Jadi kalau kita macam kita sekarang ni, kita kata okey harga dia turun daripada RM1 kepada 50 sen. Tapi in real life mungkin dia kata turun daripada RM1 kepada 29.5 sen contohnya kan. Jadi dia boleh letakkan more decimal kat situ. 4 decimal point pun boleh. Tapi untuk tujuan belajar ni kita taklah susahkan sangat kan. Itu ada yang student kata bila bekerja nanti dia kata dulu macam tak belajar. Bukan tak belajar. Masa belajar lebih senang. Masa bekerja tu of course lah real life kan. Nak tanya. Boleh. Ada past quiz lagi ke? Ada apa? Ada soalan lain ke yang untuk quiz ni? Soalan lain untuk quiz tak ada dah. Ada. Tak ada. Dalam buku tu ada banyak soalan, boleh cuba. Awak cuba soalan-soalan dalam buku tu lebih kurang dengan ni juga. Lepas tu kalau awak boleh jawab, alhamdulillah. Kalau tak boleh jawab, tanya saya. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okey. Get well soon, sir. Okey. Terima kasih banyak. Okey, jadi nampaknya kita punya kelas berakhir di sini. Doakan saya supaya cepat sembuh. Kita jumpa lagi esok petang. Pukul 2 petang. Jangan lupa LT2 insya-Allah. Okey, kita sudahi dengan surah Wan-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome.